All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, finally kita berada di segmen Paranormal Story yang korang nanti-nantikan. So kali ni Kama akan bawa satu cerita yang dikongsikan dari salah seorang subscriber Kama melalui email. And kisah ni bagi Kama rare korang. Sebab kita akan dengar cerita daripada seorang yang hijabnya terbuka daripada dia kecil lagi tanpa dia sedar. Dan macam yang korang tengok title dekat bawah ni, ada cerita tentang UiTM, tempat belajar yang dia pernah menuntut ilmu dulu, dan kisah bagaimana bermulanya dia sedar tentang hijab dia yang terbuka tu. So without wasting any time, jom kita baca doa dulu sebelum kita mulakan kisah seram ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay. Kita namakan pemilik kisah sebenar pada hari ini ialah Abil. So, Abil hari ni dia nak ceritakan dekat kita semua tentang kisah seram yang selama ni dia pendam sorang-sorang dan tak ramai yang tahu tentang apa yang dia rasai selama ni. And kata Abil, cerita ni taklah seram mana tapi dia ada unsur-unsur seram tu. So, kita tengoklah seram ke tak seram. So, kita perkenalkan dulu Abil ni. Waktu ni Abil berumur 3 tahun. Abil ada 4 orang adik-beradik dan dia anak bongsu, anak last. Dan Abil ni dibesarkan dalam keadaan yang kena berdikari sendiri tahu. Sebab mak bapak Abil ni memang kerja 24 hours. Kerja mak bapak dia ni lebih daripada satu. Lepas dia balik daripada kilang, mak bapak dia ni akan buka gerai untuk niaga burger pula. Jadi ketika Abil ni usia dia masih kecil lagi, mak bapak dia ni tak mampu nak hantar pengasuh, nak upah pengasuh untuk jaga anak dia sementara mak bapak dia ni pergi kerja. Sebab duit yang ada hanya cukup untuk makan anak-anak je. So memang Abil ni duduk kat rumah sorang-sorang tau. Hidup Abil ni agak liar dan dia selalu merayau ikut suka hati dia dekat kawasan rumah dia. Dan Abil ni dia duduk dekat rumah pangsa puri 5 tingkat. So, Abil ni dia selalu berbasikal, berjalan sorang-sorang, main sorang-sorang dekat kawasan perumahan dia. Korang bayangkan umur budak kecil 3 tahun, 4 tahun, main sorang-sorang tanpa pengawasan ibu bapa. Jadi, disebabkan insiden ni berlaku waktu umur Abil ni 3 tahun, tak semua benda lah yang diingat. Cuma dia ingat benda yang sangat-sangat ketara waktu tu. So, ada satu hari, waktu ni Abil ni tiba-tiba terasa macam nak pergi ke tapak perniagaan mak bapak dia ni. And macam biasalah, dia pergi sorang-sorang daripada rumah dia ke tapak perniagaan tu. Jadi dia lintaslah jalan raya tanpa toleh kiri kanan yang pada waktu tu, jalan raya tu sangat-sangat sibuk dengan kereta, lori, van, motor. And waktu dia tengah lintas jalan tu, tiba-tiba dia ternampak ada satu batu yang besar, tak besar sangat, tak kecil sangat. Jadi dia rasa macam nak pergi kutip batu tu. Dia nak jadikan batu tu mainan baru dia lah. Tengah dia nak kutip batu tu, tiba-tiba ada satu van peniaga laju menuju ke arah Abil ni. Dan Abil ni memang tak sedar pun ada van yang akan lalu tau. Sampailah van ni dia horn kuat. Tanda amaran dekat Abil ni supaya beralih dari situ. Nasib baiklah van tu daripada jauh lagi nampak budak kecil tengah kutip batu kat tengah-tengah jalan raya. Dan waktu tu Abil memang tak dapat nak bergerak sebab dia terlalu terkejut. Dan kejadian tu memang tak jauh daripada tapak perniagaan tu. So waktu tu Abil dengar bunyi jerit-jerit tau. Terutamanya peniaga-peniaga yang ada dekat tapak perniagaan tu semua menjerit. Sebab tengok anak kecil hampir dilanggar van kot dekat tengah-tengah jalan raya tu. Termasuklah mak dia. Tiba-tiba dia rasa dia dipeluk oleh mak dia yang mak dia tu waktu tu tengah menangis teresak-esak. Abil rasa of course lah bersyukur sangat sebab masih dapat teruskan hidup sampai hari ni. So kisah tu sebenarnya nak tunjukkan betapa Abil ni memang dibiarkan seorang diri pada usia yang sangat kecil.
So, kisah seramnya bermula selepas Mak Abil ni meninggal dunia, guys. Dan korang tahu tak Mak Abil ni meninggal sebab apa? Sebab disantau oleh peniaga yang ada dekat tapak perniagaan tu. And yang lagi dahsyatnya, bukan mak dia seorang je yang disantau. Ramai lagi pekerja-pekerja yang berniaga dekat situ. Siapa yang tiba-tiba laris, tiba-tiba maju tu, dia kena santau. Dan menyebabkan satu pangsa puri tu jadi macam kisah gelap lah untuk peniaga-peniaga dekat situ. Korang bayangkanlah, siapa yang maju sikit kena santau. Nampak ramai orang beratur sikit kat kedai dia, kena santau. Sampaikan ramai peniaga-peniaga kat situ terpaksa jual, angkut barang-barang diorang dan pindah ke tempat lain. Korang tahu kan, susah benda tu, nak kena pindah, nak kena sewa cari tapak. And rumah Abil ni kalau masuk memang dia terus ruang tamu tau. Ruang tamu, lepas tu ada meja makan. Dekat sebelah meja makan tu ada tingkap. Dekat tingkap tu lah guys. Dekat tingkap tu lah Abil ni dia selalu nampak ada orang tengah berdiri dan memang dia hitam, semua hitam. Kaki dia terbang macam terangkat dan rambut dia terjuntai menutup muka dia tau. And yang paling, ya Allah, korang tahu tak, Abil ingatkan selama ni semua orang nampak benda tu. Abil ingatkan benda tu sebenarnya patung macam apa, patung mannequin orang panggil, yang macam badan yang tergantung dekat satu tiang besi saja. Sebab mak dia ni menjahit, so Abil ingat itu mak dia punya barang lah. Dan benda yang dia nampak tu pakai jubah warna hitam tau. Selalu pandang Abil ni. Dan Abil ni pula jenis yang memang dia tak bertanya, dia diam je. Dia tak suka bercerita apa yang terjadi dekat diri dia. Yelah, korang bayangkan lah, daripada kecil dia hidup sorang-sorang, kena survive berdikari kat dalam rumah. Dan hampir setiap hari dia nampak benda tu. Dan setiap kali dia nampak, memang Abil ni akan diam je. Sebab dia ingatkan semua orang nampak apa yang dia nampak tu. Yelah, umur 3 tahun, kau bukan tahu apa sangat kan. Masa arwah Mak Abil ni tengah uzur, waktu memang Mak Abil dah sakit sangat-sangat lah disebabkan santau tu. Dan apa yang Abil ingat waktu tu, mak dia botak tau. Abil perasan mak dia botak sebab waktu tu Abil ditarik scarf yang mak dia pakai. Sebab Abil nak pakai scarf tu. Sekali dia tengok orang lain sedih, tapi Abil dia gelak. Dia rasa benda tu kelakar lah sebab itu first time dia nampak mak dia botak tanpa sehelai rambut pun. Dan satu lagi sebab Abil ni dia tidak didedahkan tentang kesihatan arwah mak dia. Jadi sebab tu dia tak tahu yang mak dia sebenarnya tengah sakit. Kesian kan? Dan sebelum semua ni terjadi, Abil ni dia ada simpan satu kenangan dia dengan mak dia dekat hospital. Dan hospital tu bertempat dekat Kuala Lumpur. Masa Abil ni dekat hospital, dia memang tak banyak kerenah. Selalu biasa budak-budak ni memang macam-macam dia nak kan, bising sana sini. Tapi Abil tak. Sebab dia tahu tempat orang sakit kena diam, tak boleh berbising. Dan lagi pun Abil memang ada simpan cita-cita untuk dia bekerja dalam hospital satu hari nanti. Jadi dia selalulah termenung tengok doktor lalu lalang, nurse buat kerja. Dia suka termenung. Lepas tu Abil ni dia kena duduk tunggu dekat ruangan menunggu sementara mak dia pergi consult dengan doktor untuk jalani satu rawatan. Tak ingat rawatan apa. Itulah dia punya memori dengan mak dia dalam hospital. Diorang berdua je. Dan korang nak tahu tak, waktu dia dekat rumah dulu, korang tahu tak macam mana dia survive sorang-sorang dekat dalam rumah? Abil ni dibekalkan dengan nasi dan lauk dan dia hanya akan menonton TV ataupun CD yang dibeli ayah dia. Itulah rutin dia setiap hari sorang-sorang dalam rumah. Jadi Abil ni dia ajar lah, dia diajar untuk ambil nasi macam mana, cedok dekat sini. Lepas ambil nasi, ambil lauk pula, cedok dekat sini. Dan memang dia tak disuap, memang sangat jarang dia disuap. Anak-anak kecil macam tu selalu kita suapkan, tak nak bagi makan bersepah kan. Tapi Abil ni dia diajar untuk makan sendiri, suap sendiri, everything sendiri. So satu hari ni, dia tengah makan tengok TV. Tiba-tiba oven dia berbunyi. Oven dia berbunyi yang macam baru nak start. Korang tahu kan? Tapi waktu tu dia buat tak indah je.
Dia dah siap-siap makan, dia pun nak pergi basuh pinggan. Lepas dia basuh pinggan tu, tiba-tiba bunyi oven. Ting! Maksudnya dah siap. So dia pun tengok lah makanan apa yang dah siap ni dalam oven. Lepas tu dia buka. Korang tahu tak apa dalam tu? Sebelum dia nak buka tu, dia bau busuk sangat. Bau macam bangkai. Sebab dia kan selalu main sorang-sorang kat luar, dekat luar pangsa puri dia tu kan. So dia dah selalu sangat lah bau busuk bangkai kucing. Dia buka je oven tu, berterabur ulat sampah jatuh daripada oven tu ke lantai. Ulat sampah guys. And waktu dia tengok tu, dia tak rasa lah macam nak muntah ke, rasa geli ke tak. Sebab Abil ni dia dah biasa tengok bangkai haiwan dekat kawasan pangsa huri dia. Lepas tu apa yang Abil buat? Dia tutup balik oven tu dan dia sambung tengok TV guys. So sampailah dah pukul 2 macam tu, dia nak makan tengah hari. Dia nak cedok lagi nasi dengan lauk. Tengok-tengok ulat-ulat dekat oven apa semua tu dah tak ada. Keadaan macam biasa. Tapi Abil waktu tu dia tak rasa hairan langsung. Dan korang tahu tak, benda tu bukan terjadi sekali saja. Selalu kerap terjadi. Sampai kan Abil ni ingatkan benda tu normal. Semua orang tahu. Jadi dia tak rasa pelik lah dengan kejadian tu. Dan dia pun tak buka cerita dekat orang. Sebab dia ingatkan semua orang tahu, semua orang nampak, semua orang lalui. Cuma kadang-kadang tu dia terkejut lah bila bunyi oven tu tiba-tiba macam ting, ting macam tu. So, ada satu hari ni, Abil ni dia tidur nyenyak sangat. Tiba-tiba dia mimpi mak dia ni ada dekat kampung. Tapi keadaan mak dia tu duduk dalam keadaan bersahaja, santai orang kata. Mak dia waktu tu duduk dekat atas kerusi malas. Tapi kerusi tu tak bergerak. Dia macam kerusi yang boleh laras, macam kerusi ni. Boleh laras ke belakang, ke depan. Siap buat demo kau. Dan waktu tu dia nampak mak dia dalam keadaan baring. Dia baringkan kerusi ni. Dia baring, tengok pemandangan. Dia tengok pemandangan kampung. Dan waktu dalam mimpi tu, Abil ni dia rasa lapar sangat. So dia minta susu dekat mak dia berkali-kali. Susu dalam botol tu. Tapi tak ada respon. Mak dia tak respon. So macam Abil macam confused. Dia waktu tu dalam keadaan bingung. Kenapa mak tak bercakap sedangkan dia dalam keadaan sedar? Bukannya mak dia tengah tidur. Sekali Abil tersedar daripada tidur, tiba-tiba family Abil ni cakap diorang tengah siap-siap nak balik kampung untuk pengurusan jenazah. And waktu tu sebenarnya abah dia terkejut yang Abil ni dah bangun. Pasal abah dia marah lah. Kenapa kejut tak bangun-bangun? Rupanya korang, Abil ni dia sebenarnya dah tidur 2 hari tanpa sedar. Dan waktu ahli keluarga dia ni ceritakan balik dekat dia, yang diorang ramai lah tanya kan kenapa tak bangun semua. Abil waktu ni tak ada respon. Dia just diam. Dia macam termenung macam tu. Tapi Abil tak ingat pun waktu ni. Ni apa yang family dia cerita. So sampai je dekat kampung, apa yang Abil ni nampak, dia nampak mak dia tengah tidur dekat atas katil lama sangat sambil dilitupi kain putih. Dan Abil ni dia tak tahu sebenarnya mak dia dah meninggal dunia. Dan sebenarnya kain putih tu adalah kain kafan. So guys, Abil ni dia masih lagi tak ada idea yang sebenarnya mak dia dah meninggal dunia. Dia cuma pelik, kenapa mak tidur lama sangat? Lepas tu kenapa ramai-ramai orang kat kampung ni? Lepas tu dia jumpalah sepupu dia yang ada dekat kampung. Lepas tu dah jumpa member, dia pergi ajak sepupu dia tu pergi berkubang dekat parit yang tak jauh dari rumah kat situ. Dah satu hal pula, orang kampung kena cari budak-budak tu. Yelah orang semua dalam keadaan berduka cita, tapi dia tengah bersukaria kan dengan member dekat parit tu. Seronok mandi-mandi. And waktu tu dia berumur 5 tahun dah guys. So dia balik ke rumah tu dalam keadaan basah, lencun. And dia tengok ramai orang menangis depan mak dia yang tengah tidur tu. So disebabkan dia tengok ramai orang menangis, dia terasa macam dia nak menangis juga. So dia teresak-esak lah. Lepas tu siap uruskan jenazah. Abil kata diorang simpan arwah mak dia ni semalaman untuk tatapan adik-beradik kali terakhir. Dan pada malam tu Abil ni dia duduk dekat sebelah mak dia sambil dia kata, "Ma, bangunlah. Asyik tidur je. Dodoikanlah orang." Sebab biasanya mak dia ni memang akan dodoikan dia sebelum dia tidur.
Tapi dia cakap macam tu tak ada respon. Last Abil ni dia tidur sendiri sambil berpelukan semalaman dengan arwah mak dia. Dan itulah kali terakhir Abil melihat arwah mak dia. Ya Allah, sedihnya. Kesian tu, budak-budak kecil kena hadap benda tu kan, sakit sangat. Keesokan harinya selesai perkebumian arwah mak dia, diorang semua siap-siap lah untuk balik ke rumah masing-masing dan jalani kehidupan masing-masing. Dan sementara tu Abil ni dia tinggal dengan nenek dia dekat kampung. So dalam masa 1 tahun guys, dalam masa 1 tahun Abil ni dia dibesarkan dalam keadaan bersendirian. Situasi dia sama je masa dia dekat rumah dia dulu dekat Shah Alam. Sebab nenek Abil ni dia sibuk juga orangnya, berkebun, kena pergi sawah padi pagi-pagi. Awal pagi tu nenek dia dah bangun, dah kena bekerja dekat sawah padi. Sampailah tengah hari nenek dia balik, rehat kejap, solat Zuhur. Lepas tu turun lagi sawah padi dengan mak ngah dia. So, sepanjang hari Abil buat apa? Dia ditemani dengan ayam, dengan kucing yang berada dekat sekitar rumah dia waktu tu. So, Abil ni dia memang sorang-sorang. Makan sorang-sorang, main sorang-sorang. And Abil ni dengan keadaan yang dah terbiasa melihat makhluk selain dari manusia tau. Dia dengan haiwan pun dah jadi sebati dah. And korang tahu tak, Abil ni dia selalu main pagi, tengah hari, petang, malam. Mereka tu ada di mana-mana sahaja. Kadang-kadang Abil nampak ada yang main dekat parit, dekat kawasan parit. Ada yang main dekat bahu jalan. Ada dekat kebun pun ada, sawah padi. Ada satu hari tu Abil dia pergi pantai tau. Dia pergi pantai tengah hari. Daripada rumah dia dekat kampung tu nak ke pantai tu ambil dalam 10 minit. Sebab itu pun dia lari-lari dengan kawan dia. Korang tahu tak, dia lari-lari dengan kawan dia tu siapa? Bukan dia memang selalu main sorang-sorang? So, Abil nak memperkenalkan siapakah kawan dia yang selama ni main dengan dia, pergi lari-lari ke pantai dengan dia. So, kawan dia ni menyerupai seorang manusia, memang wujud dalam bentuk manusia. Dan usia dia 300 tahun dengan wajah yang sangat muda, berpakaian jubah putih, dan dia ni yang paling rapat dengan Abil, sentiasa ada dengan Abil. So Abil memang ingat semua orang tahu kawan Abil ni siapa. And pernah satu hari tu Abil ni dia pergi dekat kawasan kebun nenek dia. Kebun tu depan rumah nenek dia lah. Tiba-tiba dia nampak ada lalat, banyak lalat, tapi lalat tu tak terbang. Lalat tu dia macam berbaris bentuk V tau, V. So waktu tu memang tanpa berfikir banyak lah, Abil memang buat tindakan spontan kan, secara tidak langsung. Memang dia nampak lalat, dia terus pukul lah kan, macam nak halau lalat-lalat tu kan. Tapi tak ada satu pun yang mati. Yang lain tu macam hilang, disappear, tak ada terbang ke apa, dia hilang. Tinggal satu je yang ada dekat situ. Dan lalat tu warna putih. Sebenarnya sejak dia nampak lalat tu lah, baru kawan dia yang umur 300 tahun ni datang dekat dia, melekat dekat dia. Senang cerita orang kata berdamping dengan dia. So lepas dia nampak lalat tu, dia macam buat dek je lah. Dia terus beredar dan kejar anak ayam. Okey, sambungan yang dia lari-lari pergi pantai tadi tu, dia lari dengan kawan dia yang umur 300 tahun ni. Sebenarnya Abil ni jarang tau nampak kawan dia ni. Tapi Abil dia selalu dengar kata-kata tau. Macam dia dengar bisikan. Seolah-olah benda tu ada dalam diri dia. Macam dia ni dirasuk. So waktu dia sampai je dekat pantai tu, dia dapat rasakan macam ramai sangat orang dekat situ. Tapi bila melihat dengan mata kasar, tak ada seorang pun. Dia je ada kat situ. And macam biasalah, dia anggap benda tu normal. So dia buatlah benda yang dia selalu buat dekat pantai, which is cari kepah atau lala and bawa balik makan. Sebenarnya hijab Abil ni dia taklah terbuka sepenuhnya tau. Dia hanya nampak yang mana aura tu lebih kuat, aura tu paling kuat baru dia nampak. Kalau yang biasa-biasa je, dia tak nampak. Dia hanya dapat rasa kehadiran atau kewujudan benda tu dekat situ. Tapi semua ni tak kekal lama, sampailah umur dia yang sekarang ni. Dia tak bagi tahu umur dia sekarang berapa, tapi Kama anggap umur dia dah 20 lebih lah sebab dia dah habis
belajar dekat UiTM. So waktu dia darjah 3, dalam darjah 3 macam tu, ayah dia sebenarnya bawa dia pergi berubat. Dan korang tahu tak dekat mana? Ayah dia bawa dia dekat satu pulau yang dia tak tahu pun tempat tu. Sampai sekarang dia tak tahu, dia tak ingat nama dia. Dia tak ingat lah nama tempat tu apa. Dan waktu ayah dia bawa dia tu, dia tak tahu tau tujuan bapak dia bawa dia kat situ kenapa. Cuma yang dia nampak ada sepasang suami isteri ni yang sangat-sangat mahir dalam merubat orang. Dan waktu nak pergi pulau tu, nak pergi berubat tu, sebenarnya hanya 4 orang sahaja yang dibenarkan. So apa yang Abil ni ingat waktu tu, ayah dia bawa dia pergi masjid untuk makan nasi kambing tau. Selebihnya dia macam jalan keliling pulau tu. Dia ternampak ada satu batu bentuk macam strawberry. Dia pergi melawat gua yang dipenuhi dengan orang-orang yang tengah berzikir. Dia melawat perigi usang. Perigi tu dah lama berlumut, tapi air dalam dia sangat-sangat jernih. Balik je dari pulau tu, diorang ni singgah dekat rumah seseorang ni yang dia tak tahu siapa. Dan dia dimandikan dengan air bunga. Dan nama pun air bunga, memang bau dia sangat-sangat wangi. So balik rumah pula, kena mandi dengan air limau pula. Memang dia dah biasa sangat lah, dah jadi kebiasaan. Setiap hari dia kena mandi air limau tu. Sampai bau limau tu dah jadi dia punya favourite tau. Tapi still, dia tak tahu tujuan. Kenapa aku kena mandi air limau, air bunga? Tapi dia tak pernah bertanya. Korang tahu tak, kawan Abil yang umur 300 tahun tu sebenarnya sampai ke hari ni dia menemani Abil. Dan sampai hari ni jugalah Abil ni tak tahu dia ni sebenarnya apa. Saka ke? Penjaga ke? Dia ni apa? And ada satu lagi pengalaman seram yang Abil ni lalui sewaktu dia berada di UiTM. And waktu tu dia ambil kos ladang. Yang belajar kat sana tahulah, hanya ada 2 kos saja, iaitu sains komputer dan ladang. Cuba korang teka UiTM mana yang ada 2 kos je. Kos sains komputer, kos ladang. Dan sains ladang tu tak besar mana, hanya 100 ekar. So waktu tu Abil ni dia jadi MT tau, macam ada jawatan lah. So diorang pun adakanlah meeting. Dan meeting tu diorang buat dekat parking bersebelahan dengan blok kuliah diorang tau. And diorang buat malam. Meeting malam biasalah, memang universiti. Bila kat universiti, memang masa yang kita ada tu cuma lah malam. So memang terpaksa buat meeting persatuan malam. Dan korang tahu tak, malam tu Abil rasa aura yang sangat pelik, sangat kuat aura tu yang dia dah lama tak rasa. Aura tu kuat sampaikan hati dia rasa tak sedap. Macam, apa benda rasa hati aku tak tenang ni. Dan kebetulan salah seorang MT ladang tu memang mudah dirasuki. Dia kadang-kadang banyak juga kes dia ni selalu kena rasuk. So, waktu Abil punya turn nak kena berucap dalam meeting, Abil dia just cakap adab lah, adab dalam ladang. Kena jaga adab dekat ladang, kena sentiasa jaga kebersihan, semua tu lah. Tiba-tiba tengah berucap meeting depan ahli-ahli, tiba-tiba lampu jalan raya berkelip-kelip. Diorang kan meeting kat parking kan. Lampu jalan raya tu seolah-olah rosak. Hidup, mati. Hidup, mati. Tapi dalam banyak-banyak lampu jalan raya tu, hanya lampu jalan raya yang ada dekat sebelah MT dia yang sedang nak kena rasuk tu je. Waktu tu ada kawan dia yang dia kata senang nak kena rasuk tu, dia sandar dekat tiang lampu tu sebenarnya, tiang lampu jalan raya tu. So dalam banyak-banyak tiang lampu tu je yang rosak. Lepas tu diorang pandang tiang lampu tu. Dalam masa beberapa saat, tiba-tiba kawan dia yang MT tu menjerit. Tiba-tiba menjerit tau. Lepas tu ketua diorang ni arahkan semua orang balik dalam keadaan berzikir dan baca ayat kursi. Itu pengalaman pertama Abil nampak orang kena rasuk depan mata dia. Selama ni dia tengok ahli keluarga dia je. Lepas tu korang memang MT-MT lain yang perempuan semua pegang tangan yang kena rasuk tu, pegang kuat-kuat. Sebab dia macam nak lari tau, macam nak meronta-ronta. Dan sepatutnya yang tak berkenaan kena balik ke dorm. Tapi Abil ni, dia sangat-sangat curious dengan aura yang dia rasa malam tu. Dia nak tahu apa benda sebenarnya, kenapa dia rasa macam tu kan. So dia tunggu sampai ustaz datang. So sementara nak tunggu ustaz datang, diorang ni pun buka lah YouTube, buka ruqyah, buka zikir,
untuk just nak tenangkan keadaan. Tapi korang, tak semudah itu. Benda tu pandai tau. Dia buat panas. Tiba-tiba je dia kata, oh panas. Dia dah berjerit-jerit panas-panas, tiba-tiba dah, aku okey dah. So kawan-kawan dia pegang dia erat tu pun lepaskanlah slow. Dah semua lepaskan, dia lari terus masuk ke dalam blok tau. Lepas tu yang perempuan-perempuan semua kejar dia. Dah dapat tu cuba tenangkan dia, pegang dia erat-erat, letak dia dekat atas meja tau. Dan dia berlawan-lawan sampai kan dia ugut kawan-kawan dia ni, yang perempuan yang dia tengah rasuk ni akan mati. Lepas tu ustaz pun sampai dekat tempat kejadian. Ustaz tu hanya berbekalkan sebatang pen je orang. Memang malam tu ustaz betul-betul kerjakan benda yang ada dalam badan perempuan tu. Dia meronta-ronta. Lepas tu pandai tau benda ni berlakon. Dia pandang Sayu, dia pandang sorang-sorang kawan-kawan dia macam nak buat muka kesian. Tiba-tiba dia pandang salah seorang MT dekat situ dengan pandangan yang sayu. Mata dia tepat pandang dekat mata MT tu. MT tu lelaki tau. Lepas tu dia cakap apa? Ashraf, tolong saya, sakit. Pandai dia berlakon supaya orang macam kesian dekat dia kan. Lepas tu ustaz tu tanya dia, siapa kau? Apa tujuan kau kemari? Dia kata, aku seorang permaisuri. Aku ada dekat sini sebelum kau bina tempat ni. Kau musnahkan tempat kami. Rupa-rupanya sebelum ni kan of course lah tempat tu hutan apa semua kan. And benda tu, jin tu dia claim yang sebenarnya tempat tu tempat diorang. And dia tu seorang permaisuri dekat situ. So tiba-tiba UiTM dibangunkan dekat situ. Dan dia sangat-sangat marah sebab banyak sangat perbuatan maksiat dan kotoran dalam bangunan tu. And memang UiTM tu dibina pada tahun 2010. Boleh dikatakan baru jugalah. Ustaz tu cuba terangkan dekat jin tu. Tujuan kami membina bangunan ni untuk mereka beribadat kepada Allah dan menuntut ilmu. Nak bagi tahulah bangunan ni sebenarnya universiti kan. Tapi benda tu mana faham. Lepas tu jin tu dia sempat lagi cakap, Dajjal Tuhan kami, dia akan keluar tak lama lagi. Lepas dia cakap macam tu, ustaz tu dia try cakap dengan benda tu, apa kata kau masuk Islam? Adalah dialog dia kan dengan ustaz tu. Ustaz tu satu demi satu kaki, tangan dia hiris bagi benda tu sakit. So benda tu sangat-sangat degil, sangat-sangat keras nak keluar daripada tu badan perempuan tu. Selepas je ustaz tu berjaya bagi dia masuk Islam, dia ucapkan kalimah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mudahnya dia keluar dari tubuh badan perempuan tu. Dan ustaz tu cakap, andai kau masuk balik dalam tubuh badan perempuan ni, aku tidak akan teragak-agak untuk membunuhmu, termasuk keturunanmu, ustaz tu cakap. Dan dalam minggu tu memang satu blok tu kecoh dengan histeria. Waktu tu memang histeria beramai-ramai orang. Dan bukan perempuan saja yang dikacau, Abil ni pun kena kacau. Benda tu tahu yang Abil ni memang ada something special yang manusia lain tak ada. Benda tu selalu datang dekat dia, berbisik-bisik dekat telinga dia. Dia cakap, benda tu suruh Abil ni halau semua orang yang ada dalam blok tu. Bukan blok je, UiTM. Satu UiTM dia suruh Abil halau. Tapi Abil ni cuba lawan kata-kata tu. Dia ulang balik apa yang ustaz tu pernah cakap dekat makhluk tu hari tu. Dia cakap, kami datang ke sini tujuan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk beribadat kepada Allah. Sebenarnya itu first time yang dia rasa macam suara tu sangat pelik tau. Suara benda tu tak sama dengan suara manusia. Dia sangat nyaring, perlahan, dan ketika itulah dia tahu yang benda tu sangat dekat dengan dia. Sampai kan waktu ni dia tengah berjalan dengan kawan dia tau. Macam ketua dia something macam tu. Macam dalam ahli kalangan persatuan tu tengah berjalan. Lepas tu dia punya kawan ni memang tengah bercakap sesuatu, tapi dia tak dengar. Sebenarnya dia tengah mendengar kata-kata yang ada kat telinga dia tu. Macam Kamal cakap tadi, Abil rasa suara tu sangat-sangat lain dengan manusia, buatkan dia terkejut dan dia menangis. Sebab benda tu maki hamun dia. Mungkin benda ni bukan Islam ke, tak tahulah kan. Carut-carut suruh dia halau semua orang. Tapi orang kat sekeliling Abil ni nampak yang Abil ni menangis sebab macam
Diorang ingatkan Abil ni menangis sebab kena marah dengan ketua dia tadi tu, kawan dia tadi tu. And disebabkan peristiwa tu kan, macam benda tu kerap, Abil ni dia sangat down dan dia dilucutkan jawatan dia sebagai MT, sebagai seorang setiausaha. And Abil ni dia ada berkenalan dengan seorang yang pakar dalam ilmu gaib. Dia boleh berinteraksi dengan alam lain sama macam Abil. And waktu ni lah dia baru tahu keberadaan sahabat dia yang 300 tahun tu. Benda tu sebenarnya selama ni memang duduk dalam diri Abil, duduk dalam badan Abil. Dan disebabkan benda tu lah Abil ni dia dapat rasakan makhluk lain yang di sekitar dia. Sebab ada kadang-kadang yang Abil tak rasa tau benda tu. Macam dia rasa macam dia manusia normal dah. Dan sebenarnya bila dia rasa macam tu, waktu tu benda tu keluar. Sahabat dia yang 300 tahun tu tak ada dalam badan dia. Tapi sangat-sangat jarang untuk benda tu keluar dari badan dia. Selalu masuk dalam badan dia, menyebabkan dia ni selalu dikacaui, dihantui, merasai kehadiran kewujudan makhluk lain selain manusia. Dan sebenarnya selama dia ni berada dengan kawan dia yang 300 tahun dalam badan dia tu, benda tu sebenarnya selalu bagi dia pesan. Benda tu macam bercakap-cakap. Sebab Abil dia tak nampak depan mata tau, macam dia nampak makhluk tu kan. Tak, dia macam dia hanya berkomunikasi dengan diri dia yang hanya dia seorang je yang tahu. Benda tu selalu pesan dekat dia supaya jaga solat, istighfar, selalu berzikir. Dan kadang-kadang Abil ni kata dia pun melakukan dosa jugalah. Manusia tak lari dari buat kesilapan. Dan dia jarang dengar nasihat benda tu. Disebabkan dia ni kadang-kadang berborak dengan benda tu, dia akan mengelamun tau. Which is bila dia mengelamun, benda ni akan menjejaskan dia punya fokus, prestasi dia dalam kelas. Dia macam termenung jauh tau. Kadang-kadang nampak macam dia cakap sorang-sorang, kadang-kadang dia tak cakap, dia mengelamun. Sebenarnya dia tengah berborak dengan benda tu. Dia macam ada dekat alam lain. Dan disebabkan itulah dia tak ramai kawan. Dan benda tu sebenarnya dia tak kisah. Sebab memang daripada kecil dia dibesarkan berseorangan. So dia macam tak kisah sangat. Cuma sometimes kita rasa sunyi kan. Sejak dia masuk form 3, dia mula hilang kawan. Orang macam mula pelik dengan dia, cakap sorang-sorang, suka termenung. Dan Alhamdulillah ada juga kawan dia yang setia sampai ke hari ni. Dan masa dia hidup dalam UiTM pula, dia tak ada roommate langsung. Korang bayangkan dia tak ada roommate. Sampailah dia SEM 5, barulah ada seorang yang nak jadi roommate dia. Abil kata sunyi tu memang sunyi, tapi benda tu still tak menghalang dia, tak menjadi penghalang untuk dia terus hidup, berbakti dengan mak ayah dia dan belajar bersungguh-sungguh. And Abil kata waktu dia tengah ceritakan kisah ni dekat kamar, dia sedang menunggu keputusan kemasukan ke TLDM dan minta jasa baik kita semua untuk doakan dia, semoga dia berjaya lah. InsyaAllah, amin. So, Abil kat sini dia ada tulis note sikit. Terima kasih sudi mendengar kisah hidup saya yang tidak seindah seperti kalian semua. So, what do you guys think? Comment down below. So, thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, jangan lupa tekan subscribe bawah ni and turn on notification bell supaya korang tak terlepas video-video baru yang kami upload. And see you guys in my next video. Bye!